Alright, baik, dan juga sebelum kita bermula, saya ingin merekamkan jutaan terima kasih kepada Elken yang telah pun hari ini memberikan kita banyak peluang untuk membina kejayaan dan mengecapi kejayaan. Hari ini Elken telah pun melahirkan 108 jutawan dalam kerjaya ini, luar biasa. Jadi tepukan kepada Elken. Dan juga sebelum kita bermula, saya ingin merekamkan jutaan terima kasih kepada semua barisan upline yang memiliki semangat angsa laut, the wild geese spirit, okay, yang hari ini sama satu pasukan membina kami daripada yang tak ada, nobody jadi somebody, okay. Hari ini daripada zero to hero, yaitu tepukan kepada Crown DCM Mr. and Mrs. Sebastian dan Margaret John yang ada di Kota Kinabalu pada hari ini. Ini adalah immediate upline saya, dan juga terima kasih kepada CCM Tom yang ada di Brunei, CCM Nani Baladus yang ada di Kota Kinabalu, MCCM Merici yang ada sekarang bersama-sama kita, dan juga MCCM Winichu dari Sendakan yang juga bersama kita sekarang di Zoom. Oke, tepukan kepada semua barisan upline. Thank you upline, dan juga of course this is my mentor, my super mentor, okay, yang telah pun banyak membimbing kami, okay, dan juga memberikan banyak pelajaran kepada kami dalam, khususnya dalam membina kerjaya network marketing business. I have learned a lot from him, okay. Dan hari ini beliau telah melahirkan lebih 20 jutawan di bawah rangkaian beliau. Siapa yang tidak kenal adalah of course idola kecemerlangan Elken, yaitu PCM Mr. and Mrs. Sengkong. Thank you, Sifu. Luar biasa. Baik, jadi semua dah bersedia tak? Kamu nak Alfian cakap bahasa apa? Nak bahasa Brunei macam di Siaraman pun boleh. Tapi tak ramai yang mungkin mengerti. Tapi kalau nak cakap campur-campur pun boleh. Kita boleh campur lah, sebab mungkin ada yang dari Indonesia boleh. Jadi saya pakai bahasa Indonesia boleh. Cakap bahasa Semenanjung pun boleh. Bahasa Sabah pun boleh. Bahasa Brunei pun boleh. Boleh tak? Boleh kan? Yang penting kamu orang faham lah. Tak faham kita ada MM nanti boleh tak boleh. Tanya dengan PCM lah. Okay. Baik. Jadi are you ready? Ready. Are you ready? Yes. Alright. Baik. Okay. Jadi topik kita untuk topik usahawan pada kali ini adalah sikap, minda dan persepsi. Nah, jadi saya nak cerita sikit tentang mengapa saya memilih Elken. Okay, sebelum ni, saya sebelum menyertai Elken, saya juga adalah seorang yang hanya faham tentang mendapatkan sumber pendapatan hanya melalui bekerja sahaja. Okay. Selepas saya bekerja selama lebih 10 tahun, baru saya memahami bahawa dengan bekerja hanya mendapat pendapatan yang terhad sahaja, iaitu hanya menampung keperluan. Dan apabila saya sudah bosan bekerja, minda saya sudah mula berfikir bahawa saya tak boleh hanya mengharapkan gaji semata-mata. Jadi saya memikirkan untuk membuka sebuah conventional business. Ya. Jadi apabila membuka conventional business, apa yang saya belajar daripada itu? Satu transformasi daripada seorang yang bekerja dan berubah kepada seorang businessman. Conventional business. Jadi di sana apa yang saya dapat pelajari adalah cara kita berfikir. Ini penting. Cara kita berfikir sebagai seorang pekerja, makan gaji, memang berbeza dengan cara kita berfikir dengan sebagai seorang bos. Betul tak? Okey, saya tahu ramai yang di dalam Zoom ni pun mungkin ada yang masih menjalankan bisnes konvensional, ada yang menjalankan bisnes sendiri, ada yang bekerja. Jadi kita mempunyai minda yang tak sama, betul tak? Okey, kalau kita makan gaji mungkin kita kurang sedikit komitmen, betul tak? Komitmen kita hanyalah dengan tugasan yang kita telah diberi. Okey, tapi kalau kita sudah buka bisnes sendiri, apabila kita sudah jadi bos, maka kita punya mindset pun different, betul tak? Okey. Dan Alfian sudah bekerja. Sudah pun mengalami pengalaman bekerja dan juga ada pengalaman menjalankan pendidikan konvensional. Dan akhirnya Alfian memilih untuk menyertai network marketing business, yaitu di Elken. Nah, jadi 3 pengalaman yang saya rasa saya nak share melalui topik kali ini, yaitu sikap, minda dan persepsi. Nah, jadi untuk berjaya di Elken,
Di Elken menekankan tentang 99% adalah sikap dan minda kita. Ya. Kerana kenapa? Okey, kita nampak ramai tak orang masuk Elken? Memang ramai, betul tak? Ramai orang nak masuk Elken, dan apabila masuk Elken melihat ramai orang berjaya, kita teruja, betul tak? Kita nampak orang, wow, hebatlah. Okey, saya nak macam dia lah. Saya nak pendapatan 5 angka lah. Saya nak melancong lah. Saya nak memiliki rumah mewah lah. Saya nak freedom lah, betul tak? Okey, memang ramai. Itulah sebabnya memang Elken adalah satu peluang hebat. Tetapi, okey, Elken menekankan 99% untuk berjaya, okey, bukan nak tengok you handsome ke tak handsome, betul tak? Nak tengok you tinggi ke tak tinggi, you putih ke hitam, itu tak penting, betul tak? Okey, tapi adalah sikap anda. Adakah anda bersedia untuk menjadikan satu pemikiran, sikap yang betul dalam kerjaya ini. Dan sekiranya anda ada bakat, sekiranya anda ada kemahiran, anda ada kepandaian, itu tidak dituntut begitu banyak, melainkan hanya 1% saja. Okey, bagaimanapun ianya amat penting. Baik, mari kita beralih ke seterusnya. Jadi, permulaan yang baik merupakan separuh daripada kejayaan. Jadi, pentingnya kita bermula dengan betul, pentingnya kita bermula dengan baik, itu bergantung kepada sikap dan minda yang betul. Kenapa? Sebab ramai orang yang menceburi dalam bidang Elken, pada awalnya memang begitu hebat, tetapi mereka tak berkekal lama. Kenapa tak berkekal lama? Sebab cara mereka bermula itu, okay? Yang kita harus kena introspeksi, yang kita harus kena review semula. Mengapa? Okay? Kita melihat ramai orang begitu hebat, selalu Afin katakan, wow, saya nampak orang begitu hebat, okay? Memang ada potensi yang berjaya, okay? Tetapi akhirnya mereka menghilang. Okay? So itulah hari ini kita kena introspeksi semula, kita kena review semula. Okay? Apabila kita masuk ke dalam bidang network marketing, it's a totally different than conventional business. It's a totally different than a job career, because we are handle people. So when we start, okay, kita kena bermula dengan betul. Kita bermula dengan yang dengan baiklah. Contoh macam permulaan yang betul, yang baik adalah permulaan di awal pagi, betul tak? Okey, macam itulah kita merancang dengan baik. Kalau kita nak menjadikan satu potensi untuk berjaya dalam perniagaan ini, separuh daripada kejayaan itu adalah bergantung kepada cara berfikir kita dalam perniagaan ini. Okey. Jadi di Elken kita baru start topik ni. Okey, itu tadi mukadimah aja. Jadi di Elken menekankan 8 sikap, minda dan persepsi yang penting, yang utama untuk kita menjadikan panduan agar kita boleh menjadi usahawan yang berjaya dalam kerja Elken. Okey? Jadi semua dah bersedia belajar 8 sikap ni? Sama-sama kita belajar, Alfian pun belajar juga. Baik. Jadi sebelum berjaya, okey, kita harus mempunyai pemikiran ataupun sikap percaya dahulu, memiliki kemudian. Nah, ini penting, ya. Tadi Alfian katakan ramai orang masuk ke dalam Elken, tetapi tak ramai yang sustain, ya. Tak ramai yang berkekalan sehingga ke hari ini, ya. Ada 1001 macam sebab lah, ataupun 1001 macam alasan, okey, mengapa mereka giving up, mengapa mereka melangkah pergi, okey. Satu faktor yang Elken tekankan dekat sini adalah mereka kurang berkeyakinan ataupun tak mempunyai keyakinan diri, ataupun tak percaya yang mereka boleh berjaya dekat Elken. Okey. Jadi itu sebab Elken menekankan bahawa sebelum berjaya, anda perlu yakin dulu. Okey. Anda perlu pasti yang anda pasti berjaya. Sekarang ni, okey, dalam keadaan macam ni, apalagi sekarang kita dilanda dengan pandemik. Okey. Memang bermacam-macam perasaan ataupun pemikiran yang ada dalam diri kita, betul tak? Okey. Adakah nak teruskan perniagaan ni? Okey, adakah you nak berjaya besar dalam perniagaan ni? Okey, atau sekarang ni tengah menghadapi cabaran, di dalam masa menghadapi cabaran, macam mana anda meletakkan pemikiran anda? Bagaimana anda berfikir? Okey. Sebab kita memang semasa kita dilanda masalah ataupun cabaran, bukan satu hal yang kita kena fikirkan, betul tak? Kita kena fikirkan ke semua hal yang bergantung kepada kita semua. Jadi
di sinilah titik tolaknya kepercayaan diri itu. Di sinilah titik tolaknya yang adakah Anda percaya bahwa Anda nak meletakkan Elken sebagai kenderaan Anda untuk berjaya. Okey. Sebabnya saya lihat ramai orang, okey, apabila mereka sudah giving up dekat Elken, okey, mereka akan melangkah pergi, they will start over again. Betul tak? Dia tak terus, macam kalau you berhenti kerja, okey? Kalau you berhentikan kerja ataupun you berhenti kerja pun, okey, you takkan boleh bawa gaji you yang company ni dengan gaji yang syarikat baru tu akan sama. Tak sama, betul tak? Okey, mereka tak faham macam mana you bekerja dekat sana, tapi mereka tanya you pernah kerja sana tak? Tapi mereka tak akan offer you, okey, better. Normally, okey, dia akan pasti nak tanya macam-macam lagi. Jadi hari ini kalau kita nak membina sebuah kerja dekat Elken, tak lama kita masuk ke dalam syarikat lain, you have to start over again. What I mean is to building a network. Network will not follow you, right? Jadi itu satu contoh lah. Tapi kita ada 1001 contoh, okay? Yang mana sebenarnya kalau kita nak berjaya, kita kena percaya diri dulu, okay? Sedang ramai orang yang melakukan perniagaan ni separuh jalan kerana mereka tak mempunyai confidence, kepercayaan diri. Jadi syarat yang pertama yang mesti ada sikap kita dalam usahawan ni adalah kita kena percaya dulu, okay? Kita kena percaya. Tak apa, kejayaan belum capai, tapi kita kena percaya dulu. Jadi kita akan memiliki kejayaan itu kemudian. Memang macam tu, okay? Jadi yang penting ni apabila ada meletakkan kepercayaan, maka tindakan anda begitu confident sekali, betul tak? Okay? Apa-apa yang anda lakukan, titik tolak yang anda lakukan, okay, sharing yang anda lakukan akan diwarnai ataupun disertai dengan kepercayaan yang kuat bahawa apa yang anda lakukan, apa yang anda usahakan ni pasti akan membuahkan hasil, pasti akan membawa kejayaan. Betul tak? Okey. Begitu juga sebelum menjadi kaya. Okey, kalau you sudah kaya, alhamdulillah. Tapi ramai yang tak kaya-kaya. Okey, tapi ramai orang yang kaya tak mengaku kaya. Orang yang tak kaya mengaku kaya. Okey, jadi sebelum menjadi kaya, anda juga harus percaya bahawa anda mesti kaya. Okey? Jadi ada ramai orang nak menjaga perniagaan ni, dia tak melakukan sepenuh hati sebab dia tak percaya. Betul tak? They are not doing this business wholeheartedly because they never believe that I will be successful. I'm going to be successful. Jadi dulu orang tanya macam contoh, bagi contoh lah dekat Brunei je, okay? Pada tahun 2001, 2002, Elken dah tapak, okay, 1955 Elken dah ada kan? Tapi dekat Brunei Elken sudah mula diperkenalkan sekitar tahun hujung tahun 90-an lah, masuk tahun 2000 macam tu. Okey, ada leader-leader yang masuk dekat Brunei. Tapi sebelum tu memang Elken tak ada cawangan, stokis pun tak ada, okey. Semasa Alfian join Elken dekat Brunei, tak ada apa-apa pun tahu. Satu batang tiang cawangan pun tak ada. Betul tak? Okey. Masa itu saya masih ingat lagi, saya masih menjalankan bisnes konvensional. Jadi I feel proud lah to be big boss. Saya ada 13 orang staff bekerja di bawah saya, okey, di bawah syarikat saya. Jadi pendapatan saya bulanan pun sudah mencecah 120 ke 150 ribu satu bulan sales turnover. Jadi pada masa itu saya memang ego tau. Okey, sebagai businessman saya memang ego, saya ada syarikat yang besar, saya ada staff bekerja, orang panggil saya bos. Jadi orang perkenalkan saya Elken, memang saya tak nampak apa-apa lah. Okey. Saya nampak look down lah. You nak bawa saya masuk ni jadi jual barang, sorry lah. Saya memang macam tu lah, macam wah so ego Jadi, okey, apa yang saya nak percaya kalau tak ada apa-apa, betul tak? Pada masa tu. Dan waktu saya join Elken pun, okey, Elken hanya sebuah restoran je dekat Brunei. Tak ada cawangan. Dia kata, "Mas, saya bawa you pergi Elken." Pergi masuk restoran, tepi tu adalah Elken. Tepi tu ada meja, ada almari, ada produk sikit, itulah Elken. Itu substokis lah. Alamak. Okey. Macam mana boleh saya masuk Elken, saya pun tak tahu. Tapi pada masa saya masuk Elken, lepas tu kita ada perjumpaan dekat Riverview Hotel. Saya berjumpa dengan seorang yang hebat, luar biasa. Okey. Dia datang dari Kuala Lumpur. Dia cakap tentang minyak ikan je. Dia cakap tentang EPA, DHA, tapi cara dia menyampaikan ceramah tu begitu bersemangat, berkobar-kobar sehingga saya rasa tersentuh, sehingga saya rasa bersemangat. Dan di sanalah saya membina keyakinan saya. Tahukah beliau tu siapa? Itu PCM Sengkok Meng. Okey.
Beliau datang dekat Brunei, beliau berjumpa dengan saya, dia kata, you boleh buat, you boleh buat. Oh, saya tengok orang ni luar biasa lah. Saya nak jadi macam dia. Oh. Jadi saya sudah membina kepercayaan. Walaupun Elkan satu tiang cawangan pun tak ada, okey, kita membinanya padang jarak padang terukur. Dan selepas 1 tahun kemudian, pada 2002, barulah tertubuhnya cawangan Elkan Brunei. Sehinggalah hari ini kita ada bangunan hebat yang bernilai 7 juta RM dekat Brunei. Ya. Jadi percaya dahulu, okey? Walaupun tak ada apa-apa, tapi kita percaya dulu. Kita bina, okey? Kita bina. Semasa kita membina, memang ada cabaran. Memang ada sekeliling kita cakap, you nak join ni kan? Ini syarikat tulisan Cina, you masuk kongsi gelap, salam pun macam gangster, macam itulah dulu tu. Okey? Jadi kita taklah terpengaruh dengan orang yang bercakap yang negatif kan tentang perniagaan ni. Tapi kita teruskan dengan kepercayaan. Kita bersama-sama upline, berjuang bersama-sama. Sehinggalah pada masa tu memang kita terumbang ambing sebab bisnes pun banyak persaingan. Saya pun buat Elkan part time tapi buat Elkan jadi full time. Dan lama-lama walaupun jadi miskin akhirnya menjadi kaya juga. Jadi maksudnya walaupun pada masa tu memang belum kaya tapi kita percaya pasti kalau saya buat Elkan nanti satu hari saya pasti kaya. Macam tu. Betul tak? Jadi jangan cakap je. Kena percaya tu. Kalau cakap je tak guna. Okey, baik. Dan sikap kedua adalah keazaman. Ini pun penting. Okey. Okey, apa kata Bill Gates? Okey, semua orang tahu Bill Gates, tapi perlu beritahu dia siapa kan? Apabila anda memulakan suatu kerja, anda mesti berazam untuk menyempurnakannya. Ini. You kena sempurnakan dengan sehabis baik. Jadi kalau you buat sharing, okey, you sharing dengan baik. You sharing dengan kesempurnaan. You jangan sharing hanya di permukaan je. Hanya semata-mata nak jual barang, nak push sebab you nak capai LSM. Contohlah, saya nak capai DCM. Tapi, okey, macam mana sepatutnya dia memerlukan, dia ada masalah kanser stage 3, tapi you tolak dia, pakai lingerie baguslah. Okey, pakai lingerie bagus kak, Nek. Ini boleh pergi melanjung Barcelona. Okey, tapi dia tengah kanser stage 3, dia tengah fikir kesakitan dan kematian dia. Okey, tapi kerana you nak push sales, okey, you terus jadi maksud dia hari ini kan, okey, kalau kita nak buat bisnes, kita kena sempurnakan dengan baik, okey. Maksudnya kita kena faham, okey. Kalau dekat sini saya cakap, we must understand the frequency, we must understand the hot button when we share, and then when we share, okay, we don't just sharing just like that. We don't just push sales, tapi kita kena memahami apa keperluan si pelanggan, apa keperluan si prospek. Okey. Jadi biasanya apabila kita buat sharing, memang kita menghadapi cabaran. Memang kita menghadapi halangan. Okey. Selalunya dulu kalau fan sharing, okey, dulu kita buat macam house visit, okey, home to home. Kita buat home party. Wah, dalam home party kita kadang-kadang tengah sharing, sedang naik minyak, best. Tiba-tiba ada orang pengacau, betul tak? Okey. Dia cakap, itu tak betul lah, itu tipu lah. Dalam 8 orang, ada 1 orang berani cakap macam tu. Wah, menggelabah, betul tak? Tapi kita tak begitu panik lah, kita tak sampai bergaduh lah, kita tak sampai bertengkar lah. Tapi kita akan cuba lebih kreatif. Di situlah kita kena gunakan kesabaran, kita kena gunakan kreativiti kita. Walaupun pada masa tu kalau kita sharing pun tak mestinya closing. Kita ada cabaran lagi, sudahlah kena cabaran negatif lagi, tapi kita tetap nak berjaya dekat Elkan. Okey. Sebenarnya apabila kita buat, kita lebih banyak menghadapi halangan dan cabaran, tapi kita akan lebih kuat. Itu dipanggil keazaman. Okey. Kita bukan apabila kita menghadapi halangan, kita kena reject. Okey, apabila kita share hari ini kita kena reject, kita share lagi besok kita kena reject. Okey, terus kita rasa aku pun nak reject Elkan lah. Okey. Ada ramai orang macam tu kan. Say no, and then at last I say no also lah. No. Dia bukan closing tu, dia close the business, Jadi orang macam ni ada keazaman tak? Tak ada keazaman, betul tak? Memang tak ada keazaman kalau macam ni. Keazaman ni patutnya, no matter what, walaupun storm yang datang, betul tak? Okay? Selalu kita kata dalam quotes ungkapan tu dia kata, okay, you cannot calm down the storm, betul tak?
Kalau ada storm, you can calm down the storm. You calm down yourself. You can calm down yourself. Betul tak? You boleh tenangkan diri anda. You tak boleh tenangkan storm tu. You tak boleh tenangkan puting beliung tu. Tak kira apa cabaran halangan, tapi you tetap berazam untuk menjadi Elken. You see, selalu kita kata pasal keazaman ni. Kenapa? Saya selalu respect. Saya kata kalau orang buka conventional business, wah, you know, dia buka conventional business, dia rugi 10,000, dia rugi 20,000, dia rugi 50,000, tapi dia bankrupt, dia tak bagi tahu orang pun lah, dia diam-diam je. Betul tak? Dia diam-diam je, tapi kalau dia dekat Elken, RM75, satu kampung dia bagi tahu, Elken tak bagus, saya rugi, dia kata. Rugi pun bukan 75,000, RM75 je. RM50 ya sekarang. Saya tak tahulah. Okey, sorry ya, saya tak tahu Malaysia. Saya tahu Brunei lah, Brunei RM24. Dolar. Baik, jadi maksud dia hari ini kan, kenapa orang berazam, kenapa orang begitu kuat azam apabila buat conventional business? Rugi 15,000 buka kawas pun tak apa. Okey, rugi 50,000 buka gerai pun tak apa. Okey, tapi rugi dekat RM50, saya memang nak bagi tahu satu social media. Media sosial. Okey? Nak bagi tahu semua orang bahawa Elken tak bagus. Macam tu. Tak boleh. Itu sebablah hari ini Elken mengajar kita tentang bagaimana kita bersikap dalam pernikahan ni. Betul tak? Penting. Okey. Jadi itulah apabila anda melakukan suatu kerja, anda mesti berazam dulu. Okey? Nak berjaya. Saya percaya kalau you buka bisnes, restoran 100,000, memang you nak berazam sampai berjaya. Tapi akhirnya tak berjaya pun. Ramai orang lingkup. 70% orang buka conventional business bankrupt. You tahu tak? Okey? Dan mereka tak bagi tahu orang je. Jangan bagi tahu orang yang saya sudah bankrupt. Jangan bagi tahu orang yang saya sudah kena pergi mahkamah. Jangan bagi tahu orang semua ni. Tapi kalau Elken semua bagi tahu orang ya. Dia kata. Betul tak? Jadi itu kenapa sikap tu kadang-kadang saya geram tau. Kenapa orang macam ni tau. Dia sanggup rugi beratus ribu tapi dia tak bising pun kalau dia bankrupt. Dekat Elken ada bankrupt tak? Tak ada. Berjaya ada. Betul tak? Jadi ingat keazaman di introspeksi. Okay? Nak berjaya jadi usahawan. Okay? Elken is beautiful. Elken is hebat. Jadi kita kena reset dulu you punya mindset. Bagaimana, apakah pengertian anda tentang apakah keazaman dalam network marketing business. Okay. Yang ketiga. Ini dah naik minyak ni. Okay. Dah naik minyak ni. Baik. Yang ketiga. Kita kena berpegang konsep sebagaimana usaha, sebegitulah hasil. Jangan nak buat Elken 1 bulan. Okay. Lepas tu tak berjaya, you dah nak tinggalkan Elken. Ataupun you baru buat sedikit tapi nak claim jadi jutawan. Memang kita kena reasonable lah. Okay. You takkanlah you tanam anggur dapat buah durian. Betul tak? Okay. Dapat 1 ladang durian. Kita tak akan sebagaimana usaha, sebegitulah hasilnya. Betul tak? Jadi tak perlu saya katakan siapa. Thomas Edison percaya sendiri untuk berjaya bergantung kepada bakat kita 1% saja. Tapi nak berjaya adalah kena usaha. Betul tak? Jangan nak goyang kaki je dia kata. Betul tak? Okey. Jadi ramai yang mendefinisikan kalau masuk Elken, kalau masuk MLM, okey, siapa yang di atas dia untung. Betul ke? Siapa yang awal dia pasti untung. Itulah you kena reset pemikiran macam tu. Selagi you ada pemikiran macam itulah, you fikir, siapa yang di atas dia untung lah. PCM Sekobeng di atas dia yang paling untung lah. Dia kata apa? Downline work like hell, upline get all the benefit. Ada macam tu tak? Tak ada lah. Okay. You tanya PCM Sekobeng, dia pun berusaha tau. You tanya MCCM Winnie Chu, you tanya MCCM Aling, you tanya MCCM Dominica, okay, you tanya MCCM Merici, you tanya MCCM Alfian. Kami tak ada goyang kaki tau. Okay. Kalau kita goyang kaki dekat Elken, nanti hujung bulan pun goyang kepala juga tau. Kenapa? Income tak ada lah. Jadi jangan kita nak masuk Elken, kita nak goyang kaki tanpa berusaha. Jadi kita kena online kita kena masukkan mereka pengetahuan tambahan yang penting supaya downline kita benar-benar boleh berdikari, benar-benar boleh menjalankan bisnes. Jadi ingat, sikap yang harus ada ketiga adalah kita harus menerima bahawa sebagaimana usaha sebegitulah hasil. Jadi jangan kita
nak tanam ubi nak tumbuh durian. Nah, contoh macam itulah. Tanam ubi kayu nak tumbuh durian. Okey, jadi maksudnya berapa banyak usaha kita, begitulah hasilnya. Okey, there is no shortcut in Alken. There is no shortcut. Okey, tapi itulah tak semestinya kita bergerak lambat, betul tak? Kalau boleh cepat, jangan lambat. Itu penting. Okey, jadi kejayaan tu harus diusahakan. Begitu juga dengan kekayaan yang ada dalam kejayaan ini. Jadi hari ini kalau kita nak berjaya, okey, kejayaan boleh dipelajari. Okey, kejayaan bukan suatu nasib. Kejayaan bukan satu gift. Okey, ada orang kata nampak muka you tak ada ong lah. You punya muka ni muka gagal saya tengok. Adakah orang tengok muka dia? Saya tengok awak ni tak cukup tinggi lah. Sebab you terlalu pendek. Jadi saya rasa you tak boleh berjaya. Tak ada. Okay. You pendek kah, you tinggi kah, you putih, you hitam kah, okay. You handsome kah, ataupun you apa? Tak cantik lah. Bukan cakap apa? Tak cantik lah. Kira tu. Kita tak ada main feng shui punya tau. Okay. Dekat Alken ni, okay. Itulah. Dia punya rambut macam tu tak ada feng shui punya. Itu sebab tak berjaya. Tak ada. Okey. Itu sebablah dia cakap susah nak dengar tau. Okey. Kalau dia cakap bulan pun boleh jatuh lah kali. Tak kira dia pendiam kah? Tengoklah muka dia tu macam kuda saja. Tak pandai senyum. Tak semestinya dia tak boleh berjaya. Okey. Yang penting adalah harus dimulai dengan apa? Usaha. Okey. Segala yang kita nak mengecapi kejayaan ini, kita harus mulai dengan usaha. Jadi, di Alken, kejayaan sama dengan usaha. Tak ada usaha, tak ada kejayaan. Boleh tak? Okey. Dan sikap yang keempat, ini penting yang selalu Alfian katakan, iaitu knowledge is power. Okey? Memang very powerful. You tak ada knowledge, you tak ada confidence. Okey? Kalau you tak ada confidence, how you want to share? I don't think that you want to share. Okay, anything you want to share about Trajan S, you want to share about Spirulina kah, you want to share about Easy Pens kah, you want to share about True You, we must gain the knowledge first. Kita kena belajar dulu ilmu dia. Okay, selepas kita berilmu, kita latihan itu tak? Kita share latihan dengan siapa je lah. Dengan ahli keluarga dulu kita latihan dengan apa tu Trajan S, apa tu Easy Pen, apa tu Spirulina, apa tu MRT, kita share lama-lama, kita practice make perfect, betul tak? Okay. No matter what lah, tak payah close pun tak apa, asalkan ada peluang sharing, betul tak? You sharing. Sampai tak pakai skrip lah, tak perlu hafal lah. Sekarang saya boleh cakap by heart lah. Sekarang saya boleh pengaruh dia lah. Itu satu dipanggil transformasi. Okay? Jadi hari ini kan, kalau anda skip, saya tak tahu macam mana you boleh berjaya, betul tak? Sebab yang membuat anda yakin pada hari ini adalah kerana anda berilmu pengetahuan, betul tak? Dengan ilmu itulah yang anda share, you punya keyakinan akan lebih meningkat. Nah, apabila you boleh menjayakan, apabila you berjaya closing lagi, okay, you berjaya dulu, Alfian tak tahu macam mana ilmu berjual tau. Alfian tak tahu macam mana jual Spirulina, Alfian tak tahu macam mana jual RO. Jadi selalunya dalam sekali dua kali perjumpaan, upline Alfian akan temani. Okay, tolong ada sharing ni di rumah prospek. Jadi upline kasih sharing. Sedengar dia sharing macam, kalau macam ni dia sharing, saya pun boleh lah, saya kata macam tu, tahu. Okay? Jadi saya tanya dia lah, apa yang saya tak tahu, belajar. Lepas tu dia cakap macam ni, saya copy je. Saya tambah dengan bakat yang saya ada 1% tu, saya cuba buat lagi. Buat, akhirnya saya boleh. Sekali saya dapat jual Spirulina, masa tu Spilent, no. 250 biji. Satu malam saya tak boleh tidur. Semua orang dalam rumah tu saya beritahu, tadi saya jual 250 biji, satu botol. Woohoo! So happy. Why? Because saya tak ada pengalaman, saya tak pernah jual barang macam tu. Okay, bukan jual, kita share lah. Tapi memang saya rasa pada masa tu, saya rasa saya hebat lah. Okay, you boleh faham tak? Perasaan macam mana seorang yang memang tak pernah lakukan tu, tapi apabila boleh lakukan, itu satu kejayaan. Betul tak? Ya, kita melakukan sesuatu yang baru.
yang kita tak pernah lakukan, yang kita takut nak lakukan, tapi bila kita lakukan kerana ilmu pengetahuan tu, akhirnya kita membuahkan hasil. Akhirnya kita boleh berjaya. Jual 1 botol 250 biji, saya tak boleh tidur. Betul tu? Betul. You boleh tanya MCC Emas. Dia masih ada dekat sini. Okey? Dia boleh tanya dia. Itu perasaan yang saya ada sebab saya memang orang baru dalam network marketing. Memang saya orang baru dalam MLM. Saya tak tahu. Jadi kalau kita boleh jual satu benda pun, kita rasa itu sudah menjadi sebuah kejayaan. Dan saya sudah menjadi suka dengan hal itu. Dan kita lakukan dan lakukan. Akhirnya saya boleh jual RO 1 biji. Lama-lama saya boleh jual RO 2 biji. Lama-lama saya boleh jual sampai 8 biji. Tak tahu sampai 100 biji pun tak tahulah. Pokoknya beratus-ratus beribu biji dah saya jual kat Brunei ni. Okey? Jadi itulah satu proses pembelajaran. Dan satu hal lagi saya nak cerita dengan anda. Boleh tak? PCM, mungkin masa dah habis ya. Tapi saya baru sikap yang keempatnya ni. Okey, boleh lah ya? Okey. Okey. Ini pasal belajar ni lah saya nak beritahu. Betul. Okey. Kita belajar dekat bangku sekolah berapa tahun? Berapa tahun? Total lah. Katalah, tak payahlah you pandai sangat. Mungkin sampai tingkatan 5 lah. Dikira berapa tahun? 10 tahun ada tak? 10 tahun. Lebih kan? Okey. Ada ramai orang begitu hebat. Dia suka belajar tau. Okey. Dia suka belajar. Dia taat. Walaupun belum memiliki apa kejayaan. You see? So that's why I envy you all kalau you memang orang yang suka belajar dalam akademik. Wah, begitu hebat sehingga you sudah realize bahwa one day you need to find a job, right? I don't look down, You can check my FB. Even my daughter pun, okay, sudah ambil PhD sekarang. Saya hanya masukkan dia cara berfikir saja, okay. Dia sedang ambil dia punya PhD sekarang, okay. Tapi what I mean is I don't condemn about to learn. Learning is very important. Tapi maksud saya, ramai orang begitu setia, begitu konsisten, belajar. I really admire you all kalau you memang macam ni. Tapi why? Why dekat Elkan tak nak belajar? Sedangkan dekat Elkan memang guarantee you. Kalau you belajar, you practice, you melakukan tindakan, pasti you berjaya ke tak? Yes. Yes! Betul kan? Pasti you berjaya, betul tak? Walaupun you tak ada pengetahuan, tapi kalau you nak belajar dan bertindak setiap hari 3S, you pasti akan berjaya ke tak? Pasti, betul kan? Jadi hari ini kan, kenapa ada orang, orang baru masuk Elkan, 1 minggu datang, minggu kedua datang, minggu ketiga macam tak datang. Minggu keempat, nanti nombor yang anda hubungi sudah tiada dalam perkhidmatan. Tapi dia klaim, dia nak berjaya. Hebat. Pakai BMW. Saya nak. Melancong. Saya nak. Rumah mewah. Saya nak. Pendapat 5 angka. Saya nak. Tapi belajar pun fail. Macam mana? Belajar pun fail. Belajar pun tak nak. Tak ada kesungguhan. Tak ada semangat nak belajar. Tapi kalau dekat sekolah, belajar 20 tahun sanggup. Walaupun tak ada kejayaan. Belum ada kejayaan. Bukan tak ada kejayaan. Belum ada pun. Belum pasti pun. You dah bekerja engineer pun belum pasti belum buat engineer. Near engine mungkin pasti. Near engine. Betul tak? Jadi hari ini kan, saya rasa kena introspeksi tentang mindset lah. Betul? Cara berfikir anda. Okay? Kenapa ada ramai orang begitu taat di konvensional. Taat dalam pelajaran akademik. Tapi apabila dalam network marketing, dia sikap sambil lewat tau. Sikap remit, dia ambil sikap acu tak acu je. Dia kurang serius dalam perniagaannya. Dia tak nak belajar, dia tak nak bersungguh-sungguh. Itu sebablah kenapa hasilnya pun tak bersungguh-sungguh lah. Jadi hari ini perjalanan seseorang manusia bermula dengan apa? Learning process. Okay? Kita kena belajar tau. Tak tahu tak apa tapi kita boleh belajar. Itulah hari ini kan. Kenapa saya suka dekat Elkan? Sebab kita ada peluang belajar. Betul tak? Sentiasa ada belajar. Apalagi kita belajar ilmu yang baru. Kita tengok ramai orang yang hebat-hebat sekarang. Dekat Kelantan meletup-letup, okey kita boleh belajar dengan mereka. Semangat mereka tu yang luar biasa. Betul tak? Tak kiralah MCO kah, PKP kah, itu tak ada makna dalam kehidupan dalam perjuangan mereka. Itu bukan kita tak pandang. Memang ada tapi kita tak fikirkan ke sana, betul tak? Saya rasa orang Kelantan luar biasa lah. Okey, meletup-letup, jadi kita kena belajar. Jadi kita belajarlah, memang kena belajarlah, okey? Kalau tak pandai tak apa, yang penting you nak belajar. Okey? Baik. Dan next,
setiap sektor industri memerlukan kepakaran yang berbeza. Jadi jangan kita fikir, okey, saya dah pandai. You pandai apa dulu? Saya dulu kerja ketua kampung. Ketua kampung, tapi you tak boleh bawa ketua kampung punya kepandaian dekat Elken. Sebab cara yang terbaik untuk memiliki keadaan dan kemahiran untuk berjaya adalah belajar secara berterusan demi peningkatan dan kematangan diri. Jadi dekat Elken memang ramai orang mempunyai pengetahuan yang hebat, tapi jangan sampai you tak boleh zeroize. You sudah tak boleh diajar. Itu susah sikit. Baik, sikap yang kelima, berani untuk berdepan dengan halangan dan cabaran. Ini kalau saya nak kupas memang habis 1 jam lagi, tapi tak apalah. Okey. Memang tentang challenges ni, obstacles ni. We need to be very tough. Jadi setiap kali kita menghadapi halangan dan cabaran, sebenarnya jawapannya adalah untuk apa? Setiap kali kita menghadapi halangan dan cabaran, jawapannya untuk apa sebenarnya? Apakah sebenarnya yang tersirat? Ialah adalah untuk meningkatkan keupayaan diri. That's why Alfian cakap personal development. You masuk Elken, is your personal. This is a personal development program. You tak tahu berucap, you tahu dah berucap. You tak begitu confident, you akan lagi confident akan. You akan nampak different kalau you surrounding you memang orang yang tak nak fikir masa depan, tapi you masuk Elken 3 bulan, you keluar daripada markas Elken ni, you akan jadi orang yang lebih valuable. You faham tak? Jadi penting sekali hari ini ya. Kalau kita ada apa-apa halangan, kalau kita ada apa-apa cabaran, you have to dare to face. Berani menghadapi segala cabaran ini. That is syarat dia. Syarat untuk berjaya adalah mesti berdepan dengan halangan dan cabaran. You tak nak halangan dan cabaran, you tak akan berjaya. Because dia adalah sahabat karib. Dan tujuan dia adalah meningkatkan keupayaan diri. Semakin anda banyak menghadapi cabaran dan rintangan, semakinlah anda hampir dan dekat dengan kejayaan. Setuju tak? You boleh tanya semua MCCM. Mereka tak ada cabaran kah? Mereka tak ada halangan kah? Mereka tak ada rejection kah? Banyak. Tomahan, sindiran. Apa lagi? Macam-macam. You tanya MCCM Andrew lah. Betul tak Bapak Andrew? Tak payah jawab lah. Nanti you ceramah. Baik. Jadi tanya semualah MCCM. Tanyalah PCM. Memang banyak cabaran. Kalau nak cakap memang semua mati sial nanti. Betul tak? Jadi kita kena belajar hasilnya. Hasil daripada cabaran dan rintangan adalah tujuannya untuk meningkatkan keupayaan diri. So you must happy to face rejection. Happy to face challenges, obstacles. You must prepare to accept that. You must prepare to accept that. Then you become successful. Alright. Dan ingat, kejayaan adalah sebuah proses. Kita dalam proses untuk berjaya. Kejayaan bukan satu destinasi. It's not game over. Today, I still learning. Today, we still overlook itu dan ini. Banyak lagi. Jadi kita akan masih dalam proses belajar juga. Kita masih dalam proses untuk mau berjaya lagi. Jadi anggaplah setiap halangan sebagai debu dan kayu. Apalagi dalam network marketing business. Apa dari dalam Elken. Sebab you tak bayar sewa pun. Betul tak? Jadi apa sangatlah you nak ambil berkabung sangat. Ada orang kena halangan, kena reject. Keluarga reject, isteri reject, suami reject. Tak suruh buat ni, tak suruh buat itu. Ataupun ahli keluarga, kenalan, semualah. Penghalang anda, you sudah giving up. Tak. You kena anggap sebagai debu lah. Sebagai dan kayu penghalang yang tiada makna. Sebab kalau nak fikirkan, conventional business lebih parah tau. Kalau buat conventional business, dalam keadaan ni ramai orang tutup melingkup dah. Betul tak? Tutup kedai dah. Banyak tutup kedai. Baik dalam tourism, baik dalam hotels, tourism paling terkesan. Transportation, kalau dah PKP nak angkat siapa? Tak ada orang kan, tak ada penumpang kan. Jadi kalau hari ini kita dekat Elken, taklah seteruk macam tu kan. Kita nak bayar liability, kita nak bayar hutang, tak hutang nak bayar, betul tak? Jadi kita dekat Elken, kita buat Elken, kalau ada halangan hanya orang tak nak je, betul tak?
Okey, itu je halangan kita. Tak ada lain. Jadi kita go next lagi. Macam tu je. Jadi yang penting lagi sikap yang keenam adalah willing to zerolize. Okey. Tak kiralah, tapi yang tadi Alfian sentuh, tak kiralah status anda. Anda seorang bekas manager kah? Anda seorang bekas pegawai tinggi ke? Okey, dalam pegawai beruniform kah? You seorang bekas ketua kampung kah? You seorang pegawai pelajaran? Tak kiralah apalah. Okey. Yang penting anda willing to zerolize. In this business, okey, kena kembali kepada asas. Kerana apa? Persekitaran yang berbeza menuntut kaedah dan cara yang berbeza untuk menuju kejayaan. Memang betul. Okey, seperti Syekh Alfian katakan tadi bahawa different method. Okey, network marketing is totally different than conventional business. Okey, network marketing is different mindset in job career. Dalam alam pekerjaan sikap dia lain. Dalam conventional business sikap lain. Okay, dalam network marketing sikap dia lain. We handle people, okay. We not handle computer. We not handle penyapu, okay. Jadi sebelum masuk ke alam persekitaran yang baru ni, anda perlu belajar memahami secara mendalam, kemudian kuasailah kaedah. Ingat okay. Kita kena faham secara mendalam, bukan hanya luaran, okay. Kita kena fahamkan macam mana nak bina network marketing business, how to be sustain in this business, okay, to become your lifetime career, not short time career. Alright, jadi kena belajar memahami dulu bisnes ni secara lebih mendalam, bukan hanya luaran, okey. Dan kemudian kita kena mastering, kuasai apa-apa metod, kaedah dan juga cara, nescaya anda berjaya mencapai nomor. Yes, ini betul, okey. Saya suka perkataan ini, betul. Kita kena faham dengan mendalam. Ramai orang nak berjaya tapi cetek ilmu, pengetahuan. Convincing power dia pun tak begitu, very poor. Communication dengan customer, dengan prospect, very poor. They just want to push sales. Jadi kalau nanti kena reject apa? Okay, kalau dia kena terima mungkin nasib dia lah. Tapi kalau kena reject lama-lama dia giving up. Apabila dia giving up, dia beritahu orang, tak boleh buat. Susah. Itu dia kuat nak beritahu orang. Okay, kalau gagal dia kuat beritahu orang, jangan buat. Tapi kalau dia berjaya, susah. Okay, jadi hari ini, anda berjaya mencapai pertama yang diidamkan adalah dengan cara memahami, okay? Sebab network marketing is totally different than conventional business. Ya. Jadi apa yang penting sekarang? No matter what, who are you? Okay? Kita willing to zerolize. Ingat seperti air dalam gelas ni kalau dah penuh, you tak boleh terima lagi. Jadilah sponge supaya boleh menyerap. Okay, jadi sponge. Okey, pernah ada satu cerita. Okey, dia banyak persoalan tau. Dia tanya dengan dia punya apa ni? Guru. Ya, dia tanya dengan guru dia. Tapi guru dia Tok Sami dia lah. Tok Sami tu dia tanya, Tok Sami di atas gunung tu, atas bukit tu. Okey. Dia tanya soalan. Tok Sami dah beritahu dia jawapannya begini. Dia tanya lagi tanya. Terlalu banyak spekulasi. Tapi semasa tu Tok Sami tengah minum, dia tuang air tau. Dia tuang air. Lepas tu dia tengok Tok Sami tu tuang air minuman tu. Dia cakap air tu dah meluah lah, dah tumpah lah. Dia cakap apa? Itulah yang terjadi kepada awak. Awak terlalu banyak spekulasi. Awak terlalu banyak pemikiran yang you tak boleh lepaskan dulu. You cannot zerolize. You banyak spekulasi. Buat ini banyak spekulasi. Nak buat sharing ini banyak spekulasi. Buat itu banyak spekulasi. Banyaklah pemikiran-pemikiran you tak boleh zerolize. That's why kenapa orang tak boleh tembus. Kenapa? Sebab dia tak boleh zerolize. Jadi moral dia adalah you must zerolize. No matter what. Okay. What is your status is. Okay. Apapun pencapaian anda. Okay. Di luar sana. Tapi dekat Elkan. Kita sama-sama belajar. As long as you willing to zerolize. Okay. Itu yang penting. Dan juga sikap yang ketujuh adalah buat finishing. Okey, penyudah. Jadi orang yang berjaya tidak mudah untuk mengalah, orang yang mengalah pun tidak akan berjaya. Yes, betul. Okey, the winner will never quit and the quitter will never win. Ya, ini sudah kita biasa dengar, betul tak? Jadi apa yang kita kena buat? Okey, melakukan sesuatu dengan konsisten dan persistence. Okey, barulah kita boleh mencapai kejayaan. No matter what, okey, prepare to accept apapun masalahnya, apapun cabarannya, memang ini adalah sebahagian daripada kejayaan. Tanpa itu, kita tidak akan berjaya. Jadi kita kena lakukan segala tindakan secara konsisten dan persisten. Dan sikap yang terakhir, okay, dah nak habis, adalah
entrepreneurship mindset. Entrepreneurship mindset. Jadi kita kena ada sikap keusahawanan. Ingat, okey, masuk Elkan, kita bukan jadi juru jual. Kita bukan jadi si penjual barang yang hebat. Kita bukan jadi nutritionist yang hebat, tapi kita networkers. Kita network marketers. Okey, kita buat network marketing. Jadi, bagaimana sikap kita? Kita kena jadi entrepreneur, kita kena jadi usahawan. Okey, kerana Elkan sebuah perniagaan yang bebas. Okey, di mana siapa yang bos? You yang bos. Okey. Katalah, dekat Brunei siapa bos? Alfian bos. Siapa lagi? DCM Rahman bos. Siapa lagi? Manager Haziq bos. Semua kami bos dekat Brunei ni. Jadi kita mesti ada dulu boss attitude dulu. Okey? Personal belongings dulu. Kalau kita tak ada macam tu, kita tak bertanggungjawab. Kita tak pedulikan lagi Elkan ni, betul tak? Jadi kita nak pedulikan bisnes kita, kita kena utamakan dulu, prioritikan Elkan dulu. So kita adalah bos dalam perniagaan ini, betul tak? Jadi begitu juga anda. Anda di Kelantan, anda lah bos Elkan Kelantan. Anda dekat Sarawak, anda bos Elkan di Kuching. Anda bos Elkan di Sendakan. Anda bos Elkan di KK. Kalau you tak pandang besok Elkan anda, itu bukan bermakna anda bos, itu anda kuli lah tu. Betul tak? Anda tak pedulikan sangat. Jadi kita kena prioritikan Elkan. Kena ada sikap seperti itu, iaitu sense of belongings. Anda perlu mempunyai sikap seorang usahawan. Jadi bermakna lebih serius, lebih bertanggungjawab dalam perniagaan, lebih berinisiatif, lebih proaktif dan ada cita-cita untuk berjaya bersungguh-sungguh. Baik. Jadi dah selesai dah, okey? Sebab saya pun masa dah cemburu lah, okey? 8 sikap ni minda dan persepsi adalah yang dituntut dalam Elkan. Jika anda ingin menjadi usahawan yang gemilang, okey, anda harus letak bersama-sama anda 8 sikap ini. Okey, apapun, Alfian bukan nak mengajar. Sebab di luar sana, di dalam Zoom ni pun memang ramai orang yang hebat-hebat lagi. Okey, mempunyai peluang yang sama. Apa ni? Nanti peluang yang sama sampai ke top ini lagi hebat. Itu maksud saya. Okey, jadi supaya 8 sikap ini dapat menemani anda ke arah kejayaan yang gemilang. Okey, so apa yang kita nak buat sekarang adalah pegang teguh kepada kepercayaan. Ingat, di awal tadi slide adalah you must believe that you will be successful. Kerana kalau you tak percaya, itulah satu tantangan, itu satu halangan, itu satu nightmare jika anda tak percaya yang awal anda boleh berjaya. Jadi, hanya percaya saja pun tak cukup, anda perlu menyertakannya dengan tindakan. Okey, maka dengan adanya kepercayaan, dengan adanya sikap ini bersama-sama anda dan bertindak, insya-Allah pasti kejayaan akan menjadi hak mutlak anda. Baik. Jadi, celoteh saya, ceramah saya, apa lagi? Ialah bebel-bebel saya ni sudah sampai sini. Baik. Semoga yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Nobody is perfect, manusia yang biasa. Jadi kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Jadi ke Tanjung Karang beli kopi, sekarang ceramah dah habis. Baik, itu je. I wish you all the best of luck and success. Thank you very much. Assalamualaikum. Luar biasa, luar biasa. Thank you kepada penceramah kedua kita iaitu MCCM Alfian Haji Mastur. Berikan tepukan. So itu adalah kata-kata perkongsian yang sangat